Salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, bab 6. Sebab minggu lalu kita sudah habis dalam bab 5, jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam bab 6 berkaitan dengan telekomunikasi di Malaysia. Okey, untuk fokus hari ini hanya di Malaysia sahaja. Jadi dalam bab ini ada beberapa perkara yang akan kamu pelajari. Antaranya adalah alat telekomunikasi yang terdapat di Malaysia, kesan telekomunikasi, kemajuan alat telekomunikasi dan apa kepentingan telekomunikasi di Malaysia, dan apa penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Jadi dalam bab ini kamu akan belajar 5 perkara. Tetapi untuk hari ini kita akan masuk 2 sahaja untuk subtopik. Jadi kita pergi kepada subtopik yang pertama dalam 6.1 berkaitan dengan alat telekomunikasi di Malaysia. Dan cikgu rasa kamu pun tahu apa yang dimaksudkan dengan telekomunikasi. Okey, kita tengok kepada definisi dia dahulu. Perkataan telekomunikasi berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud tele bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Oleh itu, telekomunikasi bermaksud satu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima. Jadi maksudnya di sini, okey, cikgu bagi garis sini ya. Interaksi itu mesti berlaku dengan adanya penyampai dan juga penerima. Okey, contoh kamu adalah penyampai, kamu call orang, kamu call kamu punya family. Okey, family kamu akan menerima itu message ataupun akan menerima itu call. Jadi dia merupakan penerima. Okey, boleh kan? Sekarang kita tengok apa alat-alat telekomunikasi yang ada di Malaysia. Okey, dia ada 6. Okey, ini semua pernah digunakan oleh orang-orang daripada zaman dahulu sampai sekarang. Ini adalah perubahan dia. Okey, tengok yang pertama, telegraf. Okey, telegraf adalah alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di Tanah Melayu. Okey, ini digunakan masa zaman kita sebelum merdeka lah. Okey, contoh pihak British mau menyampaikan maklumat kepada orang punya orang-orang, okey, kepada gubernur-gubernur yang berada di Tanah Melayu. Jadi orang menggunakan telegraf. Yang kedua, wujud sudah telefon. Tetapi ini telefon talian tetap mula digunakan di Tanah Melayu pada tahun 1891 dan menjadi sangat penting kerana permintaan yang meningkat dengan ketara. Ini yang ada pakai wayar tu. Okey, ini yang ada pakai wayar telefon. Okey, selepas adanya telefon, ada juga mesin telex. Apa itu mesin telex? Jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Okey, dia macam telefon tetapi dia boleh menghantar pesanan dalam bentuk teks. Contohnya, kamu berpindah sekolah. Okey, kamu pindah pergi sekolah lain. Okey, jadi sekolah lain itu memerlukan kamu punya maklumat daripada sekolah lama. Okey, jadi sekolah lama akan menghantar kiriman pesanan kiriman dokumen kamu itu menggunakan mesin telex. Okey, dia sama juga dengan mesin fax. Okey, cuma mesin fax ini dia lebih majulah, okey, daripada mesin telex. Okey, teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambungkan dengan rangkaian telefon. Ini dia. Okey, dan apabila semuanya adalah telefon bimbit. Okey, ini telefon bimbit saja ya, bukan telefon pintar. Yang kamu guna sekarang tu adalah telefon pintar. Apa beza telefon bimbit dengan telefon pintar? Telefon bimbit juga dikenali sebagai telefon selular atau telefon tanpa wayar. Mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Okey, maksudnya telefon bimbit ni dia tidak ada macam sekarang yang kamu boleh buat WhatsApp, boleh WeChat, Facebook. Okey, dia hanya untuk mengangkat telefon
ataupun untuk membuat pesanan ataupun message sahaja. Oke, tetapi kalau sekarang ini mungkin orang-orang tua saja yang banyak pakai telepon bimbit kan. Oke, kalau orang muda macam kamu mana ada pakai sudah nih. Oke, yang sekarang banyak pakai telepon pintar. Oke, kebanyakan pelajar menggunakan telepon pintar sudah. Merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, ada Bluetooth, ada internet, ada aplikasi-aplikasi media sosial, contohnya macam Facebook, Instagram, Twitter. Oke, ini yang terbaru lah. Oke, yang dikenali sebagai telepon pintar ataupun smartphone. Oke, boleh ya? Oke, seterusnya kita tengok kepada kemajuan alat telekomunikasi yang berada di Malaysia. Oke, jadi kita akan tengok sama ada adakah di negara kita ini mempunyai kemajuan dalam alat telekomunikasi. Oke. Penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baru dengan pembinaan stesen satelit bumi pertama di Kuantan, Pahang. Oke, ini yang pertama. Dan pada 6 April 1970, hal ini diikuti dengan pembinaan satelit bumi di Alor Gajah Melaka, Sematan, Wilayah Persekutuan Labuan dan juga Cyberjaya di Selangor. Jadi awal-awal dulu kita punya satelit yang pertama adalah di Kuantan. Oke. Apa fungsi satelit? Oke, satelit ni membolehkan kamu dapat line, oke, kamu dapat tengok saluran TV, oke, itu fungsi satelit. Oke, jadi ini adalah pelancaran satelit di Asia. Oke, pelancaran satelit Asia Timur Malaysia. Yang pertama dikenali sebagai Miasat 3B, yang kedua Miasat 3A pada 2009, Miasat ketiga pada tahun 2006, Miasat kedua pada tahun 1956, dan Miasat yang pertama paling awal adalah pada tahun 1996. Oke, kamu akan tengok secara menaik beginilah. Oke, ke atas. Oke, jadi apa fungsi satelit? Macam yang cikgu cakap, mewujudkan sistem television satelit yang pertama yaitu All Asia Satellite Television dan juga radio operator yang kamu nampak selalu sekarang lah. Oke, Astro yang ada di rumah kamu. Perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia, dan pada sehingga tahun 2016, Astro telah menawarkan sebanyak 185 saluran televisyen dan 20 saluran radio. Tapi sekarang lebih daripada 185 sudah ya. Oke, mungkin dalam 200 sampai sudah tuh. Oke, pada tahun 2020 nih. Oke, siaran TV1, TV2, dan TV3 disiarkan melalui teknologi digital yang berdefinisi tinggi, yaitu HD. HD maksudnya quality dia lebih terang. Oke, macam kamu tengoklah. Di rumah kamu akan tengok tuh. Dia punya channel ada HD ataupun tidak ada HD. Oke, kamu kasih banding. HD itu dia punya gambar ataupun quality dia lebih bagus berbanding yang bukan HD. Oke, dan ini memantapkan lagi penerimaan maklumat dan informasi bagi rakyat Malaysia, terutama sekali untuk berita-berita yang ataupun news-news yang latest lah, oke, yang terbaru. Oke, ini dia Tiungsat yang pertama dilancarkan pada tahun 2000. Oke, ini adalah Razaksat dilancarkan pada 14 Julai 2009 dan merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan image data yang lebih spesifik dan menggunakan kamera yang berisolasi tinggi. Oke, itulah sekarang kita sudah boleh mencapai sehingga 5G. Oke, dulu kita ada 2G, 2G, 3G, sekarang kita sudah boleh mencapai 5G. Oke, disebabkan oleh apa? Inilah kemajuan dari aspek sistem telekomunikasi.